Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini muka surat 174 yang telah kita tinggalkan pada bulan Disember tahun lalu. 2 bulan tak ada kuliah, Januari, Februari. Sesambung pada malam ini masih lagi membahaskan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana saya baru baca baris yang awal daripada hadis ini, dan saya akan ulang balik hadis ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha daripada hadis Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala. An Aisyah qalat kana lana qiramu sitrin fihi tamathilu ala babi farahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala anza'ih fa innahu yudhakkiruni dunya atau kama qala. Diriwayatkan daripada seorang dari isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat dikasihi, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Siapa ada kitab hu tu tukar jadi hal muannas, bukan muzakkar. Aisyah radhiyallahu anha katanya, adalah bagi kami satu kain tirai
yang ada padanya gambar-gambar, rupa-rupa benda yang tidak bernyawa, iaitu tergantung kain tirai itu di atas pintu biliknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia solat berhadap ia ke situ, tentulah tidak syak bahawa tirai itu bertentangan dengan wajahnya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu solat, dinampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kain tirai yang bergambar itu, lalu bersabda ia, "Wahai Aisyah, tanggalkan kain tirai yang bergambar-gambar ini, kerana bahawasanya memberi ingat ia akan aku akan dunia di dalam solatku." Yakni apabila aku solat padahal ia di hadapanku, lalu aku pandang kepadanya, jadilah terpaling hatiku kepadanya, mahu mengenangkan rupanya dan hal ehwalnya, maka sudahlah cacat solatku dengan sebabnya. Dengan kerana itu tanggal olehmu akan dia itu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha masih lagi tidak lari daripada tajuk perbahasan kita yang kita bahas beberapa bulan yang lalu, iaitulah persoalan khusyuk di dalam solat. Bagaimana perkara-perkara yang boleh mengganggu solat, perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala solat, yang apabila kita terpandang kepadanya, maka bermain-mainlah fikiran kita kepada perkara itu. Itu yang saya sebut sebelum PKP yang lepas, kuliah bulan 12, saya sebut dah, biasalah sejadah kita tu kan, gambar Kaabah, pokok kurma, itu dia mula. Kalau kita tak tumpu betul-betul pemikiran kita kepada solat, sah dah panjat pokok kurma kita. Confirm dah. Panjat pokok kurma jawab dia. Kan kurang pahala kita. Tu maksud dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tah bila mana Aisyah dia pasang gambar yang tidak bernyawa, gambar makhluk yang tidak bernyawa. Yang ini perbahasan dia cukup banyak. Yang tu dia haruskan, termasuk yang diharuskan fotografi. Ini Al-Qaradawi bahas gambar-gambar fotografi. Cumanya jangan diagung-agungkan. Perbahasan banyaklah. Boleh ke gantung gambar convocation kita kan, selalu gitulah. Gambar the whole family, satu keluarga kita gantung kat dinding. Ulama berselisih pandangan dengan mengeluarkan pandangan yang banyak.
ada satu pandangan yang syadid yang terus mengharamkan, tidak membenarkan digantung gambar di dinding foto kita. Ni tak termasuk patung lah. Patung tak payah bahas lah, haram. Tak payah bahas lah. Ceritanya fotografi, kata Al-Qaradawi. Sebab fotografi dikira benda baru, zaman Nabi tak ada. Maka ulama berbahas. Maka pandangan pertama, tak payah gantung lah, senang. Simpan je lah dalam album. Kalau nak tengok, buka album. Tak apa, kata ulama. Al-Qaradawi menghukumkan harus dengan beberapa syarat, iaitu jangan diagung-agungkan, jangan dimulia-muliakan, ataupun tujuan gantung tu nak terbit perasaan rasa hebat. Contoh, gambar convocation kita gantung kat pintu masuk belah kanan, tengah terima scroll kita. Orang pun datang rumah tanya, tak mentanglah dia SRP 7 kali. Dia tanya kita, you belajar universiti mana? Tengok tu ada gambar you tu, tengah ambil ijazah hari convocation. Universiti mana? I tak main lah dalam negeri, I semua overseas, you know. Dia mula kembang pungkuk. Dia pun jawab, hak tanya tu, ialah I tak berapa, I UTC aja. Bila kita gantung tu, kita ndak supaya orang datang tengok mau tanya. So kita explain tu kira mau kembang badan lah. Dosa dan haram. Qaradawi kata haram. Sebab tujuan supaya engkau riak ujub, engkau rasa engkau hebat. Macam orang lain tak terima ijazah, engkau seorang aja terima. Letak pula bukan kat ruang tamu aja, kat dapur ada. Kat dapur satu, nak masuk toilet satu, 3. Pekerjadah lagu tu tak payahlah. Kan? Tak payah. Itu Qaradawi pesan. Namun kaedah fiqh menyebut keluar dari khilaf itu lebih aula. Persoalan ni khilaf. Satu golongan kata haram apa jalan pun, riak ke tak riak ke, tak payah gantung. Seperti dalam mazhab Hanafi, tak boleh. Satu golongan, geng-geng ulama kontemporari, Al-Qaradawi dan seangkatan dengannya, mengharuskan dengan beberapa syarat. Maka ulama kata keluar dari khilaf itu lebih aula. Maknanya tak payah gantung lah. Tapi kalau gantung berdosa tak? Tak, ada hukum harus. Syarat, jangan riak, jangan rasa kita hebat. Gantung gambar besar pintu, tengah main salji. Tengah main salji, tengah duk kona lepeh lagu tu. Besar pintu kat ruang tamu, nak tunggu member tanya. Mai tanya, you tu bila tu? I malah tu waktu winter, you know. Tu dekat mana tu? Kat Sweden. Winter, you study sana ke? Adalah, I sampai PhD 9 tahun. Wah, happy cuti 2 hari ya. Benda-benda macam ni. Diajar begitu. Menjaga dalam ni bukan mudah. At least sedikit mesti ada wujudnya. Mesti kita rasa kita hebat. Malumlah pergi overseas. Begitu. So keluar dari khilaf itu lebih baik. Meninggalkan, keluar daripada khilaf itu lebih aula, kata ulama. So tak payah gantung, itu lebih baik. Kalau gantung harus, kata Qaradawi, tapi kena jaga dalam. Kalau tak boleh jaga, tak payah.
Begitu hukum dia. Baik. Nabi dia tengok satu macam gambar makhluk yang tidak bernyawa. Gantung gambar makhluk tak bernyawa, ini tak ada khilaf, boleh. Kan, gambar pokok, gambar pemandangan tepi laut, itu tak ada khilaf. Juga tak ada khilaf gambar-gambar binatang. Binatang kan bernyawa. Gambar-gambar binatang, tapi budak-budak nak belajar, tadikanya, pastinya, apa sajalah budak-budak prasekolah, dia nak belajar. Kita pun cikgu pun gantung. Gantung gambar burung, gambar beruk, gambar binatang. Binatang tu bernyawa. Maka ini tak ada khilaf, dibenarkan atas pembelajaran. Itu tak apa. Itu dia duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak boleh. Dia tengok tu ganggu dia. Itu Rasulullah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia perkara-perkara macam ni dia memang Rasulullah tak suka. Tengok contoh. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Yathrib, akhirnya Madinatul Munawwarah. So siapa naik nama tahun ni pi haji no, pi, jangan tak pi. 31,000 tahun jemaah naik nama pi lah. Saya yakin tahun lepas punya nama, tahun ni naik. Jangan tak maulah, itulah nak kena injek COVID lah, banyak macam. Nak kena pi tu kena injek dulu. Kena injek. Hari ni paper sebut segeralah daftar yang rasa dia akan pergi haji tahun ni. Daftarlah. Mesti kena punya, baru boleh pi. So janganlah nanti nama naik tak nak pergilah, tak syok lah. Memang suasana akan berbeza. Memang suasana berbeza. Tak macam kita buat haji zaman kita dulu. Tahun lepas punya haji pun ground staff saya hantar video. Ground staff di Makkah, Madinah hantar video, hantar gambar. Allah, wukuf di Arafah, duduk atas kursi. Duduk susun kursi COVID. Tong sampah seorang satu, lepas tu face mask, lepas tu sanitizer, komplit semua. Duduk atas kursi macam naik kapal terbang. Wukuf. Tak macam kita berimpit. Syok. Duduk dalam khemah Arafah berimpit tu satu nikmat, tuan-tuan. Lena tidur dia punya dengkok tu lah. Tengah-tengah tidur terasa perut kita berat. Rupa kaki member dah timpa kita, dia mengigau. Kan? Kita duk rasa berat perut ni, awak ni. Buka-buka mata, kaki sebelah, bukan kecil anak punya badan. Dia timpa perut kita, rupa dia mengigau. Kita pun tolak slow. Lepas tu dia bangkit, dia menjerit, rupa dia mengigau. Cek tengok dia main seorang, bini tak ikut, padan mengigau. Padan mengigau. Ini nikmat di Arafah. Siapa rasa-rasalah. Saya petugas haji rasa banyak kali benda. Alhamdulillah. Seronok. Berimpit di Muzdalifah, seronok. Khemah Mina petah lagi, tidur kaki, ujung kaki belaga. Syok, jadi nikmat. So tahun ni mungkinlah suasana tu masih COVID. Ipi melontar pun ikut giliran, tawaf pun ikut giliran, sa'i ikut giliran. Dia tak macam dulu dah, kita boleh terpa ikut suka nak sa'i. Tak ada dah. Sabarlah buat macam mana. Dah suasana begitu.
Ya, dia berubah suasana, berubah hukum, berubah zaman. Tidakkah kaedah fiqh menyebut la yunkaru taghayyuril ahkam bitaghayyuril zamani wal ahwa? Disebut dalam kaedah fiqh, iaitulah tidak dinafikan hukum akan berubah bila zaman berubah. Zaman suasana Covid sudah tentulah hukum berubah. Takkan boleh berimpit-berimpit dah, tak boleh, bahaya. Nanti kluster baru pula, kluster Arafah, kluster Mina, dah bahaya nanti. Maka sudah tentulah suasana tu takkan sama. Pergi je lah. Allah pun perintah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terima je lah panggilan Allah, sabarlah. Suasana tu berbeza, nak tawaf ikut giliran, melontar ada line dia, tak macam kita dulu melontar macam-macam style. Daripada belakang yang geng kungfu pun ada kan. Suasana tu seronok. Yang lempar payung, lempar kerusi, mereka tak lempar. Payung terbang, selipar terbang, beg terbang. Yang tak terbang kerusi. Kerusi terbang bila mesyuarat tak puas hati tu itu kerusi terbang. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila Nabi hijrah ke Madinah, rindu kita ke Madinah. Rindu, sungguh rindu. Tak tahu nak cakap rindu dia. So siapa naik nama, pergilah. Pergilah. Itulah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tangguh, pergi. Walaupun kos akan naik tahun ni, definitely, sudah tentu kos akan naik. Baik. Bila Nabi ni, cerita Nabi, dia ada benda-benda yang dia tak suka. Itu perangai Rasulullah. Bila Nabi hijrah ke Yathrib atau Madinatul Munawwarah, selama 7 bulan, bila Nabi bergerak dari Quba, 3 hari di Quba, selesai di Quba, Nabi bergerak masuk ke Madinah. Quba dengan Madinah lebih kurang 3-4 kilometer, tak jauh. So Nabi masuk. Unta Nabi kita tahulah, zigzag unta Nabi. Semua pakak berebut, tarik tali unta Nabi. Ya Rasulullah, mai singgah rumah saya. Rumah saya ada ayak nira, contohlah. Depa iklan makanan di rumah. Ya Rasulullah, mai rumah saya, dia ayak nira, saya burger goreng, contoh. Lepas tali unta, jalan unta, mai lagi seorang pegang. Ya Rasulullah, rumah saya macam-macam boleh makan, mai singgah. Nabi biar. Nabi kata biar unta ni. Dia diperintah oleh Allah. Di mana dia berhenti, aku berhenti. Maka unta Nabi berhenti di tapak rumah, di tepi betul-betul rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapa biasa masuk Masjidin Nabawi, especially Muslim, bila kita lintah Rasulullah, kira kita daripada Babu Salam, senang faham. Kiblat, so makam Nabi situlah. Makam Nabi situ, kiblat, Babu Salam situ. Senang faham. Babu Salam sana Babun Baqi', pintu Baqi'. Masuk Babu Salam, kita berjalan, Rasulullah situ, makam, ni kiblat depan Masjid Nabawi. Kita lalu, kita pun Assalamualaikum ya Rasulullah, macam-macam lah kita doa. And then kita keluar Babun Baqi'. Bila kita keluar Babun Baqi', potong sebelah kanan, jangan jauh sangat.
Potong sebelah kanan, pandang belah kanan, ada satu pintu warna coklat. Tempat tu sekarang tempat pengurusan jenazah, mandi mayit situ. Pintu papan coklat itulah tapak rumah Abul Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Itulah tapak rumah dia. Sekarang jadi tempat menguruskan jenazah. Baik. Nabi duduk di rumah Abul Ayyub Al-Ansari. Lama mana? 7 bulan. 7 bulan duduk rumah Abul Ayyub. Rumah dia 2 tingkat. Abul Ayyub Al-Ansari dan isteri perintahkan Nabi duduk di atas. Rasul, tuan-tuan. Tapi perangai Rasulullah kita tahulah, jenis Rasul. Dia kata tak apa, aku duduk bawah tak apa, cukup aku di bawah. Abul Ayyub dengan isteri serba salah. Abul Ayyub ialah daripada Bani Najjar, Bani An-Najjar. Jangan tengok siapa dia Abul Ayyub Al-Ansari. Dia adalah apa kita kata sleeping partner lah, rakan niaga ayah Nabi Abdullah. Abdullah meninggal dunia umur 25 tahun. Nabi dalam perut. Abdullah meninggal umur 25. Abdullah rakan niaga dia Abul Ayyub Al-Ansari daripada Bani An-Najjar, orang Ansar. Jangan tengok unta Nabi, dia berhenti tu, dia cari kroni. Dia berhenti, dia cari rumah kroni. Waktu kata unta Nabi tu dia tahu, oh yang ni rumah sleeping partner, rakan niaga ayah kepada Rasul yang mulia. Dia berhenti tu. Bak Nabi kata mana dia berhenti, situ aku turun. Bila berhenti dekat rumah Abul Ayyub, Abul Ayyub tak tunggu dah, pegang barang Nabi bawa pelari halu. Sagi orang lain ambil. So rumah 2 tingkat. Nabi kata aku duduk bawah. Abul Ayyub kata dak, Rasulullah duduk atas. Nabi kata tak apa, aku di bawah. Serba salah Abul Ayyub dan isteri. Akhirnya dah itu kehendak Nabi, tak apa. Sehinggalah satu hari air tumpah, celah-celah jatuh air timpa muka Nabi. Allah. Nabi tak marah. Abul Ayyub pecah peluh, minta maaf ya Rasulullah apa semua. So Nabi ni duk jaga hati ni nak tanda. Bila Abul Ayyub kata Nabi kena tidur juga di atas, tidur atas, tak upaya. Abul Ayyub Al-Ansari terlibat dalam angkatan laut Muawiyah untuk menumbangkan kerajaan Rom, untuk menawan Konstantinopel atau sekarang ini Istanbul. Abul Ayyub terlibat dalam angkatan laut yang dibina oleh Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Pergi untuk mengalahkan Rom, walaupun gagal, karena Allah telah memilih Sultan Muhammad Al-Fatih daripada kerajaan yang hebat ini. Cuma Abul Ayyub join waktu itu dia sudah tua dan dia meninggal dunia dan dikebumikan di Istanbul. Allahu Akbar. Itulah kehebatannya. Dan bagaimana Abul Ayyub Al-Ansari bila Nabi duduk rumah dia, ni nak cerita benda yang Nabi dia tak suka. Begitu. So tiap hari Abul Ayyub dan isteri masak makanan. Kadang-kadang sahabat pergi hantar makanan. As'ad bin Zurarah,
Sa'ad bin Ubadah, Zaid bin Thabit. Dilaporkan dalam sirah, inilah 3 sahabat yang paling kerap menghantar makanan untuk Nabi selama 7 bulan Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, walaupun Abu Ayyub masak. Sehinggalah satu hari, tengok benda Nabi tak suka, jadi hukum untuk kita. Abu Ayyub macam biasa, pagi-pagi dia akan hantarlah sebelum Nabi keluar. Waktu tu pembinaan Masjid Nabawi apa semua, membina hujarat ataupun bilik-bilik untuk isteri-isteri Rasulullah. So duduk rumah Abu Ayyub. Satu hari hantar makanan, kita kata cucuk kodok lah, senang faham. Hantar, selalunya bila hantar, Nabi katalah 3 ketul cucuk kodok tu, Nabi akan makan 2,5, atau Nabi makan 2 suku. Hak yang tinggal tu nanti Abu Ayyub dan isteri pakak berebut, colek seorang sikit, berebut makan. Allah, Rasulullah tuan-tuan, tangannya air liur. Ketika Malik bin Sinan radhiyallahu anhu melompat daripada belakang, ketika Rasulullah ditarik daripada lubang di dalam peperangan Uhud, ketika Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah tanggal gigi hadapannya 2 batang, ketika menggigit mata rantai yang menikam pipi Nabi di dalam peperangan Uhud, ketika dicabut mata rantai itu, tercabut sama 2 batang gigi Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Darah mengalir keluar. Ni peristiwa ni sebelum Nabi dipapah ke Gua Uhud. Gua Uhud belah sana. Kalau musim haji dia buka. Ni Covid saya tak tahulah. Tempat Nabi dirawat dalam peperangan Uhud. Malik bin Sinan daripada belakang dia stand terus pergi ke depan, pegang kepala Nabi, sedut darah. Dia menyedut darah daripada pipi Nabi, lalu dia tidak membuangnya tetapi menelannya. Malik bin Sinan sedut lagi dan menelan darah Rasulullah. Kenapa dia tak ludah? Darah Rasul yang mulia. Tak ada najis lah, darah Nabi. Darah semangkuk tu raja bersiung. Itu nang botinang koi botikoi. Ini Rasulullah, peluhnya wangi. Apa yang tak wangi pada Nabi? Maka darah Nabi tidak dibuang oleh Malik bin Sinan. Dia menelannya, disedutnya, ditelannya, sehingga Nabi bersabda, mana-mana manusia yang darah bercampur dengan darah aku, haram neraka untuknya. Nabi declare waktu tu juga. Allahu Akbar. Ini Rasulullah. Kalau kita nak sembang tabaruk keberkatan, mengambil berkat, panjang tuan-tuan. Panjang kalau kita nak bahas. Nak sebut Abu Ayyub dan isteri, tunggu Nabi pergi ya. Nabi pergi ya, berebut mengambil bekas air liur Nabi daripada, kita katalah, cucuk yang dimakan oleh Nabi. Nabi tak makan semua, Nabi tinggal untuk mereka. Kita 3 tak cukup, mai tambah lagi. Kan? 3 ketui cucuk kodok. Tak ada dia pasal dia turun bawah duit intai kuat doi. Angkat tudung saji pelan-pelan, tengok ada lagi 5, ambil 2, tinggal 3, rimat lagi 2. Lepas tu balik rokok, tidur. Kat tu kita.
Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi dah, dia tak makan Nabi. Dia tinggal untuk Abul Ayyub dan isteri berebut ambil berkat. Tiba-tiba, ini cerita Nabi tak suka. Tiba-tiba pagi tu hidang makan, Nabi keluar. Macam biasa Nabi keluar. Bila Nabi keluar, Abul Ayyub dan isteri naik atas kemah tempat tidur Nabi. Kemah lah, lemek Nabi apa semua tempat tidur. Tiba-tiba tengok 3 cucuk kodok tak terusik. Nabi tak makan. Sudahlah, menunggu Nabi balik tu, Abul Ayyub dengan isteri pakat termenung. Abul Ayyub salah isteri, isteri salah Abul Ayyub. Abul Ayyub tanya, kenapa Nabi tak makan ni? Hang masak guna minyak apa? Kata minyak biasa bang. Tu siapa Nabi tak makan, saya tak tahu. Depa laki bini tunggu Nabi balik tu macam menunggu buah tak gugur, punya senak perut. Takut Nabi kecil hati ke? Nabi marah ke? Tak sedap ke? Dia main macam-macam. Balik-balik Nabi tak tunggu dah, terpa Nabi, ya Rasulullah, kenapa tak usik? Tak sedap ke? Nak masak lain ke? Tengok Nabi. Nabi kata dah, memang aku nak makan tadi. Tapi bila aku nak makan, aku tengok ada bawang. Bawang kan bau badan. Aku tengok ada bawang. Aku tak mau susahkan sahabat aku. Ulama bahas, bila Nabi kata aku tengok ada bawang, aku tak makan sebab aku tak nak susahkan sahabat aku. Ulama bahas, sahabat aku itu maksudnya ialah Jibril alaihi salam. Aku tak nak lagi Jibril main, bau badan aku tak sedap sebab bawang mengeluarkan bau badan apa semua. Itu untuk Nabi, kita tak apa boleh makan. Kita bukan bawang, rokok terus. Bukan bawang dah, rokok. Tu lebih pada bawang lagi. Sigaret terus. Tuan-tuan, bila Nabi kata aku tak nak bagi susah sahabat aku, ulama kata sahabat tu ialah Jibril. Baik itu tengok, Allah Ta'ala sebut Jibril alaihi salam. Ada dalam Quran, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalah. Allah Ta'ala sebut kalimah Jibril seketui. Ada dalam surah Al-Baqarah, ada ayat 97. Ada kalimah Jibril. Ada kala Allah sebut dalam bentuk dhamir, ganti nama. Allah cerita aja, tapi tafsir menyebut itulah Jibril. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Di awal surah An-Najm, surah 53 pada juzuk 26. 27. Allah Ta'ala sebut di awal surah An-Najmi, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah Ta'ala cerita Jibril.
kawan Nabi. Nabi panggil sahabat dia. Allah kata allamahu syadidul quwa. Allamahu, yang mengajar dia. Allamahu, hu tu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajar dia adalah syadidul quwa, yang terlalu kuat kekuatan dia. Syadidul quwa, terlalu kuat. Macam mana dia kuat? Dia berada dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ketika nak tengok dia kuat tak kuat, nak tengok dahsyat tak dahsyat kekuatan Jibril alaihi salam, Allah Ta'ala sebut bagaimana Jibril alaihi salam ketika dia berada wa huwa bil ufuqil a'la. Huwa, dia, yakni Jibril, ganti nama dhamir. Dia berada ufuqil a'la, ufuk yang tinggi. Ufuk ada dua, ufuqil adna, ufuk yang dekat, itulah hujung langit, ufuk dekat. Satu ufuqil a'la, ni duduk atas, ufuk yang tinggi. Jibril waktu tu duduk ada situ. Lalu Allah perintahkan dia bawa turun wahyu. Apa kata Allah? Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Allahu akbar. Dia duduk atas istawa, duduk atas ufuk tinggi Jibril. Lalu Allah perintahkan dia menurunkan wahyu. Dengan zat kebesaran Allah, Allah memerintahkan Jibril bawa turun wahyu. Dia di ufuk timur, dia di ufuk tinggi. Apa jadi? Allah suruh dia sampai. Dia sampai itu kata Allah, dia menjadi jarak dia dengan Nabi qausaini, dua busur anak panah. Daripada atas Allah kata bawa wahyu, sampai wahyu perak sampai. Dan dia dengan Nabi waktu tu qausaini, jarak dia dua busur anak panah, dekat dah. Au adna, atau lagi dekat. Allah, itulah Jibril, peneman Nabi. Di mana pun ada kala Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki, dan selalunya kata ulama dan hadis pun sebut bahawa kalau Jibril ni menyerupai manusia, pertama dia akan jadi lelaki. Tak ada lagi riwayat perempuan, tak ada. Yang kedua, kalau dia tu jadi manusia lelaki, wajah dia, wajah Jibril akan menyerupai seorang sahabat nama dia Dilyah Al-Kalbi. Ulama bahas kenapa jadi wajah Dilyah Al-Kalbi. Dan pernah dalam riwayat bagaimana seorang sahabat pernah melintas tepi rumah Nabi dan tengok Nabi menyembang dengan Dilyah Al-Kalbi. Sahabat ni lalu dia tengok, oh tak apalah. Tiba-tiba dia keluar, dia jumpa Dilyah kat luar. Hai, dia kata takkan laju hang keluar. Itu hadis. Ulama bahas kenapa Dilyah, kenapa tidak Umar, kenapa tidak sahabat yang lain? Ulama membahaskan kerana among the sahabat, di kalangan sahabat, paling kacak, paling handsome ialah Dilyah Al-Kalbi.
Tu ulama bahas. Paling kacak, paling segak, paling handsome Dilyah Al-Kalbi. Maka malaikat menyerupai dia, sebab itulah malaikat, cantik. Tuan baca surah Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Allah Allah. Ayat 30 lebih surah Yusuf. Nak ambil dalil malaikat kait dengan cantik. Ketika perempuan-perempuan bangsawan Mesir yang telah diberikan pisau sikin, diberi pisau, diberi buah, potonglah. Wa qalat ikhruj alaihim, ketika itulah Zulaikha memerintahkan Nabi Yusuf supaya keluar di balik tirai. Bak Zulaikha naik angin, rahsia dia bocor. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي innahu la yuflihuz zalimun. Baca surah Yusuf. Perancangan Zulaikha untuk melakukan kerja hudud dengan Nabi Yusuf akhirnya dapat tahu oleh pihak istana. So kena cover lah, kena tutup mulut. Raja marah. Raja suruh Zulaikha bertaubat. Innaki kunti minal khati'in Yusuf a'rid an hadha wastaghfir li dhanbiki innaki kunti minal khati'in. Ketika raja berpaling kepada Nabi Yusuf, raja kata, Yusuf a'rid an hadha. Makna bahasa kita, jangan duk diam, jangan duk bising no, diam sudah, habis kurang begitulah. Malulah raja bini dia. Kira buat tak tahu dah lah, gitu. Let bygone be bygone lah, kata orang putih. Tuan-tuan, muslimin muslimat, dia paling pada bini dia. Hang bertobat. Innaki kunti minal khati'in. Sebab anda buat salah. Okeylah, tutup, senyap. Mulut orang, tuan-tuan, orang Melayu habak dah. Mulut tempayan boleh, mulut orang tak boleh. Kira nak cakap ya. Maka malu Zulaikha bila datin-datin orang-orang besar bangsawan menyembang, Zulaikha gatai, bini raja gatai, tak ada kerja, laki ada, gatai kat budak dia. Zulaikha kata, "Han tak tengok Yusuf lagu mana? Aku duduk dengan dia sejak aku beli dia di pasar, membesar dalam istana aku. Hampa boleh sembang, hampa tengok sekali, tengok apa jadi." Itu yang dia panggil ke istana, dia buat majlis koktail, dia buat majlis makan orang besar-besar. Itu yang ringkas cerita-cerita malaikat. Dah bagi makan, biasalah course by course kan, orang besar-besar makan. Ada main course, last sekali dessert lah, aiskrim ke, adalah kuih-kuih sikit, biskut apa ke, adalah sikit. Waktu potong buah itulah dia suruh Nabi Yusuf melintah. Tuan tengoklah, Allah kata, falamma ra'aynahu akbarnahu. Tak kalau mereka melihat Yusuf dengan akbarnahu, dengan pandangan akbar, maknanya kagum, pandangan yang cukup dahsyat. Wa qatta'na aydiyahun, lalu mereka telah melukakan jari mereka. Kami potong tangan tu. Dia mengaji balarah, luka tangan. Apple habis lah, dia duk tanya.
Wa qulna hasyalillah. Hasyalillah ni makna, weh kalau kita Melayu, weh biar betul kalau Melayu kan, biar betul weh. Tak boleh rentas negeri ni. Tak boleh. Buat guna. Sabarlah. Saya 4 bulan dah tak balik Gombak. Rindu. Allah, rindu dengan ayah mentua, mak mentua, adik beradik. Buat guna, sabarlah. Sampai masa dia bagi esok, kita hilang jawab dia. Biar betul. Perempuan-perempuan ni kata hasyalillah. Wih, biar betul ini. Ma hadza basyaran. Ni bukan orang ni, melainkan in hadza illa malakun karim. Ni malaikat. Tu dia dalil. Bila kata cantik itu kait dengan malaikat, maka Dilyah Al-Kalbi sahabat yang paling handsome, paling kacak. Sebab itu kalau Jibril jadi orang, muka dia Dilyah Al-Kalbi. Itu dia duduk. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi tak suka bawang, Nabi tak minat. Kita boleh? Boleh, tak ada salah. Bawang goreng lagi hantam kan, tak ada salah, kita boleh. Tu hukum khas untuk Rasulullah. Dia tak suka. Nabi makan boleh, cuma Nabi tak hendak nanti bau badan, bau mulut. Sebab aku tak hendak sahabat aku jadi tak syok. Sahabat itu ialah Jibril alaihi salam. Baik, wallahu a'lam. Habis pukul 9 dah. Kita habis hadis itu, nanti kita sambung hadis satu lagi, kisah satu lagi lepas hari raya. Bulan depan dah Ramadan, SOP pun tak keluar lagi, kita pun tengah tunggu. Mudah-mudahan Allah memberkati semuanya, jalan dengan baik insya-Allah. Dan bagi kita tidak sabar untuk tarawih, kita dapat pengumuman boleh tarawih tu, Allah macam naik nama pergi haji tu punya seronok. Dan bayangkan, tak kira tahun ni Imam Quraisy letak jawatan lah, boleh resign lah. Dan saya selalu sebutkan, tahun lepas bini dia panggil dia suamiku Quraisy jadi imam tarawih. Lu baca surah tu, di ila fi Quraisy setiap malam. So bini dia kata suamiku Quraisy. So tahun ni suami Quraisy letak jawatan. Boleh pergi masjid tarawih, cuma kita tunggulah SOP daripada Majlis Agama Islam Kedah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala-galanya. So di belakang tu ada kita punya apa yang Cikgu Umar umum Jumaat tadi, untuk kita punya iftar, penaja, token apa semua boleh tengok di belakang. Siapa berhajat kontak Bendahari Tuan Haji Sofi dan bincang. Satu token RM100. Kita kira drive ini lah. Macam kita berhenti kita ambil lah, tak adalah kita makan macam dulu. Tak apalah, pelan-pelan kita sabar. Nanti sampai masa kita boleh semayang balik rapat-rapat, insya-Allah. Nanti sampai masa dia, sabar. Kata Sayyidina Umar, kunci segala kejayaan ialah sabar. Itu pesan Sayyidina Umar. Kamu nak berjaya, kamu kena banyak sabar, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Kita jumpa balik kitab lepas Idul Fitri insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.